Sini ya. Okey, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam PKP ni. Jadi tak boleh nak salam lah. Jangan bersalam lah. Okey Brother Ben, last time I jumpa you kita kat Pening ya? Ya betul, dekat Pulau Penang. So hari ni kita kat mana ni hari ni? Okey, hari ni kita berada di Kota Baru, Kelantan, di Tenang Kopitiam. Wih, Tenang Kopitiam. Kalau dalam Hokkien Tenang tu Cina tau. Tenang. Tenang. Okey. Hari ni tempat ni baru buka lah. Alhamdulillah lah, kita memang hari ni kita nak bincang satu benda lah Ben. Sambil-sambil kita sembang minum teh O ni. Tadi pun kita dah menjamu selera. Sedap tu teh O ni. Memang sedap. Alhamdulillah. So kalau tengok ke atas tu dia tulis tenang, ada bahasa Cina lagi. Tapi ni kedai Melayu. Kedai Melayu. Tak tulis Cina. Tapi maksud dia pun samalah, tenang juga. Cing-cing maksud dia. Cing-cing. Tenang. Peace lah. Peace. Relax. Tu maksud dia punya kafe ni lah. Kita datang sini kita relax lah. Sebab dekat Kelantan ni dia memang Cina, Melayu, India semua dia memang tenang semua. Semua kecek Kelantan lah kau. Jadi saya pun orang Kelantan juga. Tak tahulah Brother Ben ni boleh faham ke tak saya kecek Kelantan. Faham ke tak? Sikit-sikit. Sikit-sikit. Hak mana tak faham tu royak lah, beritahulah kalau tak faham tu. Jadi kita nak tahu lebih lanjut lah Brother Ben. Ramai penonton-penonton kita tu mungkin tak kenal siapakah Ben. Yang saya kenal, saya sendiri pun tak kenal sangat. Sebab saya tahu Ben Oi adalah seorang aktivis dakwah sekarang ni. Yang saya tahu baru-baru ni Ben adalah aktivis dakwah yang agak aktif bergiat di Penang khususnya, dan juga aktif bergerak di seluruh Malaysia menyampaikan perkongsian macam mana hijrah ni. Jadi sempena bulan hijrah ni kita pun nak tahu sebelum Ben yang kita jumpa sekarang ni dengan baju interaktif dakwah, dengan imej yang hebat, dengan mesej-mesej Islam yang sentiasa kita dengar, tapi siapakah Ben sebelum ni? Kisah tu. Okey, bismillah, alhamdulillah. Thank you Bro Syafiq. Alhamdulillah. Memang syukur pada Allah kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu pada hari ini, di mana sahabat kita membuka satu kopitiam yang hari ini adalah hari pembukaan dia lah. Dan dia menjamu makanan yang sedap-sedap, teh O pun sedap, semua best-best belakang. Belakang Belakang. Alhamdulillah. Betul tu. Okey, terima kasih bro. Sebelum kehidupan saya memeluk Islam ataupun kembali ke fitrah, saya merupakan seorang Cina lah. Okey, bangsa Cina yang beragama Kristian. Lepas tu kami sekeluarga kembali ke fitrah pada 29 hari bulan. Bersama keluarga? Bersama dengan isteri dan 3 orang anak lah. Maksudnya 3 tahun yang lalu kita kembali ke fitrah lah, dengan anak dan 3 orang, dengan isteri dan 3 orang anak. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya kehidupan saya adalah saya last pekerjaan yang sebelum saya masuk Islam, saya adalah merupakan seorang alung. Alung? Itu gangster punya alung? Alung lah, kira kita pinjam duit dengan kenakan riba dan sebagainya. Bagi pinjam duit, lepas tu kira saya ni ada macam frontliner lah, action man. Bila orang tak bayar, kita akan buat perkara-perkara yang akan menakut-nakutkan dia lah, supaya dia akan bayar dengan cepat. Jadi macam saya one man show lah. Maksudnya saya lepas wang, bagi wang, saya pergi kutip dan saya pergi buat kerja. Tapi di samping tu saya ada orang ikut saya kan, ada budak-budak ikut bekerja bersama dan kita bagi dia gaji dan sebagainya lah. Jadi memang bukan perkara yang dibangga-banggakan lah kalau kita imbas kembali kan. Kira saya melakukan perkara yang kejam lah. Kita bagi riba yang tinggi, menekan orang kan. Tapi ada beberapa kawan yang bukan Islam lah, mereka bagi tahu mereka bangga dengan kerja alung. Sebab apa? Dia kata orang yang pinjam duit dengan kita, dengan alung, masa dulu lah, bukan sekarang lah, dulu, dia kata kita bantu mereka sebab mereka tak dapat pinjam duit dengan pihak bank. Tapi itu analogi yang mengarut lah bagi saya. Sebenarnya ada banyak agensi-agensi yang
yang patuh syariah dan sebagainya, yang boleh membuat pinjaman kewangan lah. Kan lebih baik kita jangan terjerabak dengan alung. Sebab ini benda kita akan memudaratkan kita punya keluarga. Dahlah kita runsing dengan pemikiran berhutang kan, dahlah riba dengan tinggi. Kita hari-hari bisnes perniagaan, bolehkah kita untung sebegitu banyak untuk membayar mereka? Ini membuat mereka jadi kaya. Tapi kita macam mana? Peminjam makin teruk lah. Jadi macam tambah sedikit lah tentang alung ni, sebab saya pun tak biasa je macam mana alung mengambil kesempatan ataupun macam mana modus operandi alung ni dia mengambil kesempatan terhadap orang yang meminjamnya. Bukan kata kalau kita pinjam, contohnya lah, okey bayar 10% lebih banyak daripada apa yang dipinjam, okey fine lah. Tapi apa yang menyebabkan alung ni jadi kita rahat? Dia ni bukan setakat peminjam tapi dia ni jahat. Kenapa jadi kita nampak bila kata alung ni, maksudnya alung ni kebiasaannya negatif lah. Kat mana negatifnya bagi pinjam duit ni sebenarnya? Bukan baik ke? Tadi macam you cakap kan, dia bangga-bangga kan, so bukan baik ke? Okey, soalan yang bagus. Okey, dia macam ni. Bila kita bekerja sebagai seorang alung, hati kita memang tak boleh ada belas kasihan. Tak boleh belas kasihan. Tak boleh ada belas kasihan, sebab bila kita ada mempunyai perasaan belas kasihan, orang tak bayar tak apa. Tapi kalau 10 orang tak bayar, orang pinjam, habislah kita punya duit, betul? Okey, di mana mereka fikir kita orang jahat, dia macam ni. Bila dia tak mampu bayar, kita akan buat benda-benda yang bukan-bukan lah. Maksudnya kita pergi ke rumah dia, pergi kunci pintu pagar dia, pergi tuang cat dan sebagainya. Itu benda kita orang cakap jahat lah. Tapi macam mana pun saya tak sarankan lah kepada sahabat-sahabat yang sedang mendengar kan. Kalau ada apa-apa masalah kewangan, berbincanglah dengan ahli keluarga ataupun kawan-kawan yang mampu menolong kita. Itu yang sebaik-baiknya, InsyaAllah. Jadi bila saya mendapat hidayah, kembali ke fitrah, saya bukan on the spot terus meninggalkan kerja saya, sebab saya pun perlukan nafkah untuk sara hidup keluarga saya kan. Jadi bila kita mendalami ilmu Islam, kita dapati bahawa pekerjaan yang saya buat itu memang haram di sisi Islam. Jadi bila kita sudah menjadi reborn, okey, maksudnya sudah menjadi seorang bayi yang baru dilahirkan, sudah tak ada dosa, takkan kita masih nak mengubur dosa? Sebab itulah saya terus berhenti. Dan memang ada fasa lah. Kalau nak cerita memang tak cukup masa bro. Memang tak cukup masa, tapi kita nak cuba juga cari ringkasan-ringkasan episod-episod tu. Jadi tadi Brother Ben terus cakap daripada kehidupan alung, dan Brother Ben peluk Islam dan meninggalkan sebab tahu ini bercanggah dengan syariat Islam. Tapi sebelum tu, macam mana titik-titik tiba-tiba Brother Ben boleh terfikir nak masuk Islam ataupun terkembali kepada Islam tu? So macam mana sebenarnya titik yang turning point tu? Okey, dia macam ni. Sebenarnya saya boleh pada peringkat awal kira terpaksalah menerima Islam. Sebab apa? Isteri saya lahir Islam. Disebabkan perkahwinan jugalah. Tetapi pada peringkat awal perkahwinan kita, kira isteri saya murtad. Dia warga Indonesia, lahir Islam. Kita kahwin 16 tahun yang lalu. Tapi saya masuk Islam bila? 3 tahun yang lalu. Nampak tak dia punya perkiraan tahun tu? Okey, maksudnya isteri saya lahir Islam. Dia memang ada cuba sedaya upaya untuk menyampaikan Islam pada saya. Dia kata kalau nak kahwin, saya kena masuk Islam. Itu syarat yang paling utama. Tapi pada masa itu saya tak kenal Islam. Saya benci Islam disebabkan sadar tanggapan itu. Okey. Jadi isteri pun ikut agama saya, iaitu agama Kristian lah. Kita kahwin secara Kristian. Dan lama kelamaan bila isteri menyampaikan, bila dia ada membawa saya pergi berjumpa dengan mertua, okey, mertua saya kali pertama, mereka menyampaikan Islam, bawa saya pergi ke masjid. Itulah apabila Allah memberi hidayah kepada saya, ketenangan. Bila di rumah Allah, bayangkan orang Cina yang tak pernah pergi ke masjid, masuk ke rumah ke masjid kali pertama, boleh rasa ada sesuatu yang macam tenang kopitiam. Dia tenang, rasa tenang. Sebab saya pernah melalui dalam agama Buddha dan Kristian, tapi saya tak pernah rasa tenang. Tapi ingat saya belum lagi Islam tau. Tapi di rumah Allah, iaitu masjid, saya sudah dapat ketenangan. Sebab itulah membuat saya ingin mengkaji tentang Islam. Dan apa yang selama ini saya mempunyai sadar tanggapan terhadap Islam, selepas saya mengkaji, rupa-rupanya saya sudah salah faham. Saya sudah silap. Di mana saya menilai seseorang individu yang lahir Islam
di mana mereka tidak mengikut perintah Allah, saya kata mereka semua tak baik. Maksudnya itu individu tak ikut, dia kira dia tak baik, bukan Islam tak baik. Maksudnya macam itulah. Jadi itulah titik turning point saya bila saya mendapat hidayah daripada Allah dan cuba mengkaji tentang Islam. Sebab itu saya sarankan kepada kawan-kawan yang di luar sana, khususnya bukan Islam, bila kita tengok seseorang yang lahir Islam, tak kisahlah dia bangsa apapun, kan, kita bukan resis. Maksudnya orang yang lahir Islam tidak mengikut ajaran Islam ataupun perintah Allah, tidak takwa kepada Allah, kita jangan salahkan Islam. Kita kena mengkaji Islam daripada sudut Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari situlah kita akan nampak kecantikan Islam, insya-Allah. Sangat-sangat menarik dengan perkongsian daripada Along ataupun gangster Along, peras ugut orang apa semua. Lepas tu panjang, maksudnya antara titik juga yang menyentuh hati ialah apabila perasaan masuk ke dalam masjid, walaupun sebelum Islam. Itu sangat-sangat menarik. Tadi pada Ben cakap lah, maksudnya biasanya Ben sebelum Ben memeluk Islam, kerana lambat tak memeluk Islam kerana benci Islam. Jadi sebelum Ben memeluk Islam ni, yang betul-betul memeluk Islam ni, apa salah faham yang Ben ada masa tu yang menyebabkan, ataupun mungkin salah faham ini juga terdapat kepada kebanyakan orang lain, ataupun Ben saja. Mungkin Brother Ben boleh ulas sedikit tentang salah faham tu. Okey, dia macam ni. Saya rasa saya tak boleh mewakili semua orang. Itu adalah pandangan saya sendiri. Tapi saya rasa kebanyakan orang non-Muslim, orang Cina khususnya di luar sana, sebab sedikit ada mempunyai persamaan macam saya, di mana saya benci Islam tu. Okey, yang pertama, kita suka tengok wayang perang, khususnya daripada Amerika Syarikat. Dan selalu dalam wayang perang tersebut, mereka selalu membuat bahawa Islam tu adalah pengganas ataupun teroris, kan? Jadi di mana bila kita tengok wayang tersebut, kita akan percaya sebab dia sudah menanam ideologi kepada kita bahawa Islam tu teroris. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok ramai orang lahir Islam, mereka tidak mengikut perintah Allah, di mana ada sesetengah daripada mereka meragut baik orang, pergi minum minuman keras, okey, pergi beli nombor. Jadi kita ingatkan semua agama adalah sama, maupun Buddha, Kristian ataupun Islam. Tapi itu adalah individu yang tidak mengikut perintah Allah. Jadi kita tak boleh menilai ataupun samakan dengan Islam. Dia tak mewakili Islam, dia mewakili diri dia sendiri sahaja. Jadi itulah yang paling ringkasnya, kebanyakan orang Cina yang di luar sana, kebanyakan bukan semua, bila mereka dapati kawan-kawan yang masuk Islam, dia ingatkan dia sudah jadi Melayu. Itu yang paling common lah, yang paling biasa lah. Sebab ada setengah kawan-kawan kita yang sudah masuk Islam, dia terus tukar pakaian dia, pakai jubah, pakai serban. Itu kita tak ada masalah dengan jubah dan serban, tapi itu adalah budaya Melayu ataupun budaya Arab. Yang penting kita tutup aurat. Dan nama, kalau dia nak tukar nama pun tak ada masalah. Dia nak kekalkan nama pun boleh, selagi nama dia mempunyai makna yang baik dan tidak bercanggah. Bro pakai macam ni pun tak ada masalah. Yang penting bila kita solat, kita tutup aurat. Betul tak? Betul. Sekarang ni tak tahulah dalam live kita ni dia boleh perasan ke tak bunyi tu. Tapi kita sebenarnya hujan lebat sekarang ni. Jadi kita kena kita insya-Allah supaya orang yang kat rumah tu boleh dengar. Hujan rahmat Allah hujan tu rahmat Allah lah. Allahumma shayban nafi'ah. Doa dia Allah supaya jadikan hujan ni hujan yang bermanfaat. Jadi Ben, kita dah lalu tadi macam mana Ben sebelum, dan antara salah faham ialah tadi isu nama tadi. Dan sebenarnya sama juga kalau sahabat-sahabat Melayu, orang Melayu kita, orang mana saing-saing ataupun ada non-Muslim yang memeluk agama Islam dengan kita, dan kita diberi peluang berada di sisi mereka, janganlah kita maksudnya tekan dia kena bin Abdullah ataupun kena tukar nama sebagainya. Menjadi salah faham, ia boleh menjadi faktor orang tu salah faham kepada Islam. Maksudnya nama Islam kena tukar nama, nama Islam kena ini, Islam teroris, Islam jahat. Maksudnya kita orang Islam kena tunjukkan contoh yang baik. Walaupun kita ni rakyat
Sama juga sekarang ni orang yang ban ni dia royak. Ban royak disebabkan segelintir umat Islam, maka orang boleh jadi salah faham. Jadi kita harap kita ni jangan jadi orang segelintir tu. Kalau kita lah orang yang nak setuju ataupun tak setuju, suka ataupun tidak suka, kita perlu menjadi Muslim yang baik. Sebab apa? Orang sedang melihat kita. Orang tak kena baca Quran, orang payah nak baca hadis, orang nak payah nak pergi kuliah di masjid. Jadi orang Islam memang nak suka tak suka, memang dia akan tengok kita. Jadi setiap daripada kita ni sebenarnya ialah agent, yang maksudnya kita kena sentiasa aware. Bukan kata kita ni berperangai huduh, kita ni tak, kita ini aku perangai huduh ni, bukan Islam. Orang tak salah faham, tapi sebenarnya orang akan salah faham juga. Jadi kita kena berjihad lah. Berjihad lah ke mana? Bukan jihad teroris kan? Jihad tu maksudnya melawan nafsu, bersungguh-sungguh untuk menjadi Muslim yang baik, supaya kes-kes macam ni kita dapat dikurangkan. Sekurang-kurangnya orang di sekeliling kita ni tidak memandangkan negatif disebabkan kita. Itu mungkin satu benda yang kita boleh Ben betul Ben? Kita boleh belajar. Okey, sekarang Ben, kita dah tahu apa? Kita dah tahu Ben daripada kisah masjid tadi tu. Macam mana daripada kisah masjid tu boleh pergi ke sehingga satu point Ben mengucapkan syahadah. Kita kena nak lebih lanjut lagi, nak lebih detail lagi. Silakan Ben. Okey, bismillah, alhamdulillah. Okey, bila saya selepas balik daripada Indonesia kan, jumpa bapa mentua saya, dia bawa saya pergi ke masjid, dan bila saya balik ke Penang, saya mengkaji Islam, di mana saya ada dua soalan yang saya tak dapat jawapan. Okey, satu soalan yang daripadanya adalah, boleh tak saya kekalkan nama? Yang kedua, kalau saya masuk Islam, bolehkah mak dan ayah duduk bersama dengan saya? Okay. Jadi pada awal, maksudnya 10 tahun yang lalu, saya tak dapat jawapan yang tepat. Ada yang kata tak boleh tukar nama, mak dan ayah tak boleh duduk bersama. Ada jawab macam tu? Jawab macam tu. Jadi bila saya mengkaji dan nampak video klip daripada Brother Lim yang menyatakan dia pun kekalkan nama dia, itu adalah jawapan saya percaya yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Saya tengah mencari jawapan, tak jumpa, tiba-tiba nampak itu video klip daripada Brother Lim yang dia kata dia masuk Islam, dia pun kekalkan nama dia. Saya rasa itu adalah petanda yang cukup baik bagi saya. Dan saya berjumpa dengan Allah permulakan urusan saya untuk berjumpa dengan orang yang betul. Maksudnya orang yang boleh memberi jawapan yang tepat. Dan bila saya yakin dan mereka memberi sokongan, bimbingan, saya pun mengucap 2 kalimah syahadah. Alhamdulillah. Macam mana masa tu, apa situasi suasana ketika mengucapkan 2 kalimah syahadah masa tu? Okey, bismillah, alhamdulillah. Pada masa itu memang bila kita ucap, kita rasa ada sedikit kelainan lah. Maksudnya kelainan macam mana tu? Kita rasa tenang. Okey, macam seolah-olah macam reborn lah, macam jadi orang yang baru. Sebab saya sudah daripada agama Buddha jadi Kristian, lepas tu jadi agama Islam. Sudah tukar agama kan. Jadi kita kena macam mulakan kehidupan baru, di mana satu perjalanan yang cukup bermakna bagi saya. Sebab benda yang baru, kita memang amat teruja untuk belajar. Sebab ada banyak benda kita kena belajar. Kan kita tak ada ilmu, kita tak faham apa itu Quran, tak faham apa itu hadis. Banyak dalam syariat kita kena belajar. Di mana kalau kita belajar, kita akan lebih sayang, lebih cinta kepada Islam dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah saya bergiat bersungguh-sungguh untuk belajar, dapatkan ilmu, berguru dengan pelbagai guru. Dan syukur alhamdulillah hari ini sampai di sini saya boleh bersama dengan Brother Syafiq. Kita dapat dalam live untuk berkongsi pengalaman, dan semoga pengalaman perkongsian kita ini dapat memberi manfaat kepada orang ramai di luar sana. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tengok tu masa perkongsian yang sangat, saya kira kita boleh relate lah dengan situasi kita awal Muharram ni ataupun hijrah ni. Bagaimana satu orang ni daripada dunia yang kita kata dunia gelap lah, tetapi
dengan antara perkara-perkara, contohnya kalau lah ayah mentua dia tak bawa dia ke masjid, tak ada terlintas benda tu. Kalau lah orang ataupun mungkin pada ketika itu band dihalau keluar daripada masjid, kemungkinan dia tak boleh meneruskan perjalanan dia tu, ataupun terganggu perjalanan dia, mungkin lambat lagi, dia akan lebih lambat lagi. Jadi sebenarnya semuanya kita semua ni terkait. Apa yang kita buat akan memberi kesan kepada orang lain non muslim di luar, sama juga apa yang diorang buat akan beri kesan kepada kita. Jadi terima kasihlah Brother Ben, perkongsian yang saya kira banyak benda lagi kita banyak lagi cerita dia sebenarnya. Dia punya perincian dia tu lebih banyak lagi. Contohnya tapi satu lagi saya sebelum kita tamatkan, satu nasihat contohnya Brother Ben tadi menekankan tentang Brother Ben berjaya menjumpai jawapan yang tepat bagi soalan Brother Ben tu. Jadi untuk orang lain yang sedang mencari ataupun mungkin muslimin-muslimat yang tengah menonton ni, kalau dia terjumpa orang yang ingin mencari jawapan, kepada siapa ataupun di mana yang mereka sepatutnya cuba cari jawapan supaya dia menjumpa orang yang tepat. Mungkin Brother Ben boleh perkenalkan tempat-tempat tertentu atau pihak-pihak tertentu yang boleh membantu orang non-muslim nak belajar bahasa Islam. Sebab kadang-kadang kalau kita pergi jabatan nak masuk kelas, kena masuk Islam dulu. Jadi orang nak tengok barang dulu. Kalau macam kita beli barang kan, kita nak tengok dulu barang apa semua baru kita beli. Tapi kadang-kadang orang expect kita ni kena masuk Islam dulu baru kita ajar. Tapi jadi kat Malaysia ni ada tak tepat ataupun macam mana kita nak direct ke orang non muslim supaya dia boleh belajar Islam tanpa masuk Islam dulu. Perlahan-perlahan jawab biar puas hati, tanpa tekanan. So mungkin Brother Ben boleh kongsi, sebab Brother Ben sekarang ni sebenarnya aktif berdakwah sendiri. So mungkin Brother Ben boleh menjelaskan. Okey, bismillah, alhamdulillah. Soalan yang paling terbaik, alhamdulillah. Terima kasih Bro Syafiq. Okey, macam ni. Dia bila ada seseorang non-muslim, bila dia minat untuk belajar Islam, sebenarnya di luar sana ada banyak tempat boleh belajar Islam. Khususnya contoh, sebab sekarang saya berkhidmat dengan satu NGO yang bernama IDT, Interaktif Dakwah dan Tarbiyah. IDT. Okey, di mana sekarang IDT mempunyai 3 cawangan. Yang pertama dekat Wangsa Maju, Setapak, Kuala Lumpur. Yang kedua dekat Pulau Pinang. Yang ketiga dekat Kuantan. Okey, di mana IDT ada menganjurkan kelas New Muslim Class ataupun Fardu Ain dan sebagainya, di mana kita membuka pintu kepada semua orang, maksudnya orang yang lahir Islam, orang yang bukan Islam, untuk datang belajar tentang Islam. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, mereka pun boleh pergi ke NGO-NGO lain. Contoh, kita ada banyak NGO. Macam dekat Pulau Pinang ada IPSI, Daya Center, MRM dan banyak lagi. Okey, mereka pun boleh belajar dengan dekat NGO yang lain. Ataupun mereka boleh berjumpa dengan kawan-kawan yang sedang buat dakwah, ataupun ustaz-ustaz yang di luar sana yang tengah buat dakwah. Mereka boleh tanya. Tapi seharusnya kita tanyalah orang yang betul-betul boleh memberi kita jawapan yang tepat. Maksudnya kebiasaannya yang berpengalaman lah, yang berpengalaman. Jadi kebiasaannya mungkin kalau kita ni Cina ataupun yang non muslim tu China, orang Cina, mungkin kita cari brother-brother yang telah memeluk agama Islam lebih lama, supaya orang ni mungkin lebih sesuai untuk lebih sesuai, lebih memahami konteks soalan si penanya tu. Sebab kadang-kadang mungkin kita risau kalau orang ni dia tanya, contohnya tanya orang tu ustaz, ada ilmu apa semua, tapi mungkin dia tidak berpengalaman dalam dakwah kepada Cina dengan India apa semua. Dia cara jawab dia mungkin lebih sesuai untuk orang yang dah Islam. Jadi bila dijawab jawapan yang sama untuk orang yang non-muslim tak boleh faham, dia tak boleh connect. Jadi mungkin Brother Ben pun mungkin boleh share lah, maksudnya adakah betul kefahaman saya tu. Maksudnya NGO ni kebanyakan yang mana berpengalaman, walaupun kita boleh tanya semua orang pun kita boleh tanya. Mungkin kalau NGO tapi yang lebih tepat lagi, kita nak orang yang ada pengalaman dengan dakwah non-muslim tu lebih, mungkin boleh. Adakah Brother Ben boleh setuju dengan pendapat saya? Okey, bismillah, alhamdulillah. Saya nak kata setuju pun tak boleh, nak kata tak setuju pun tak boleh. Sebab dia bukan semua kan. Ada yang memang dia mempunyai kepakaran masing-masing.
dan kita memang memerlukan sesama sendiri. Maksudnya mungkin ustaz tu dia memang ilmu dia tinggi, dia pakar dalam Quran dan hadis, tapi mungkin apa yang Bro Syafiq nak beritahu, dia kurang memberi dakwah kefahaman kepada orang non muslim. Itu mungkin lah, tapi bukan semualah kan. Okey. Lepas tu bila di mana pendakwa-pendakwa yang hijrah daripada agama lain, maksudnya kembali ke fitrah, di mana mereka pernah melalui fasa tersebut dan mereka mudah lebih faham apa soalan-soalan yang mereka mereka nak tanya, dan kita dapat memberi jawapan yang mudah bagi mereka faham, di mana kita tidak melanggar syariat Islam. Itu penting tu. Itu paling penting. Jadi sebab itu saya nak kata, nak setuju pun bukan, tak setuju pun tak boleh. Maksudnya kita sama-sama pun memang memerlukan sesama sendiri. Sebab ustaz ada kepakaran dia, mereka macam pendakwa-pendakwa pun ada kepakaran masing-masing. Tapi we need each other. Sebab kita memang berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah misi yang paling utama. Dan misi dan visi yang utama adalah kita mengikut saranan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah kepada non-Muslim. Macam contoh khutbah yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia bagi tahu sahabat-sahabatnya pergi menyampaikan kepada orang yang tiada di sini. Maksudnya pergi menyampaikan orang yang tiada di sini, orang yang bukan Islam lah. Jadi itulah. Jadi harap saya dapat memberi jawapan yang alam. Terima kasih Ben. Kita minum petang ni satu rasa minum petang yang bermanfaat lah, yang berisi kata, bukan sekadar perut terisi, tekak pun terisi, tapi sebenarnya kita punya rohani pun terisi lah. Jadi saya nak sebelum kita nak tamatkan live ini, bagi siapa-siapa yang berminat untuk belajar macam mana nak berdakwah ke non muslim, bagaimana nak belajar berdakwah, nak belajar macam mana nak melayan orang yang baru memeluk Islam, cara-cara, bolehlah juga visit page IDT ataupun Lim Joy Sun pun boleh. Boleh cari Ben Ui Cui Beng. Jadi kalau nampak muka dia dekat poster mana-mana tu, boleh like, boleh share, dan juga boleh sama-sama sertai. Jadi kalau nak tahu apa kursus-kursus, sebab hampir setiap minggu pun di cawangan-cawangan IDT penuh dengan kursus-kursus yang bermanfaat, yang saya kira sangatlah penting untuk bukan sahaja ustaz golongan orang belajar sekolah agama, tapi untuk semua golongan muslim yang mukallaf ni, yang boleh yang boleh faham lah mesej tu, sangat-sangat digalakkan untuk menyertai dan tambah ilmu supaya kita boleh bersedia. Sebab sekarang ni dunia global, dan tak semestinya awak sekolah di Kelantan awak takkan jumpa orang luar. Mungkin akan jumpa orang tu di internet ke, Facebook friend ke, mungkin akan belajar di overseas ke. Bila-bila kita tak tahu. Mungkin kita tak tubik, tapi ada orang daripada luar mari. Pelancong ke apa semua, dan kita berada di situ ketika itu. Jadi sangat-sangat penting untuk kita menyediakan diri. Jadi itu saja. Jangan lupa siapa yang mari Kota Baru, bolehlah mari dekat Tenang Kopi Tiam ni. Jangan lupa sini kopi ada, telur separuh masak, roti bakar insya-Allah, dan sama-sama menyambut selera, dan bolehlah berforum dengan orang lain pula. InsyaAllah sehingga rancangan yang seterusnya, live yang seterusnya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga social distancing